المستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan, ruang dan peluang untuk bersama-sama sekali lagi pada petang ini dalam sesi Facebook Live yang bertajuk Pembangunan Potensi Pasukan. Saya kecil-kecil dulu sering teringat dan terimbau kenangan apabila antara memori terawal yang saya ada dalam fikiran ni ialah keseronokan dan rasa keterujaan apabila ayah saya bawa naik kereta. Saya pada kecil saya memang minat jentera, machinery, dan saya melihat kereta itu sebagai satu sistem yang menarik, yang kompleks, yang menyebabkan saya rasa teruja. Saya seronok bila naik kereta. Dan daripada kecil saya akan bertanya ayah saya, tentu gear tu, R tu apa, 1, 2, 3 tu apa fungsinya, setiap bata-bata yang ada pada dashboard, setiap nombor dan setiap jarum yang ada pada dashboard tu apa sebenarnya peranan. Jadi ayah saya bawa kereta, saya sentiasa duduk kat depan ataupun duduk kat tengah-tengah, dan saya akan perhatikan bagaimana ayah saya tukar gear, membelok, kasih signal ke kanan ke kiri, berhenti, parking, tarik handbrake dan sebagainya. Daripada kecil, memori terawal saya ialah keterujaan dan minat saya kepada jentera. Jadi apabila saya meningkat dewasa dan remaja, saya minta ayah saya untuk ajar saya bawa kereta sebelum saya ambil lesen secara rasmi. Jadi bila kami balik kampung, ayah saya bawa ke satu padang sekolah dan diajar saya bagaimana memandu kereta ketika saya masih sebenarnya belum ada lesen. Semua perkara ini, proses saya belajar bawa kereta ini adalah satu proses coaching ataupun pelajaran, peningkatan kemahiran dan potensi serta kemahuan. Saya hari ini mampu membawa kereta dengan cekap dan mahir. Sebagaimana anda semua, kebanyakan dari kita bawa kereta ni jadi second nature. Maksudnya kita tak perlu fikir, tak perlu rangka satu persatu step. Kita mampu bawa kereta dengan baik. Orang terlelap, microslip pun boleh bawa kereta juga, tak accident. Sebab apa? Sebab dia sudah menjadi sebahagian daripada diri kita. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita kena memastikan kita memiliki kemampuan untuk melatih, untuk meningkatkan potensi dan untuk coach orang-orang di bawah kita, ahli-ahli pasukan kita, supaya mereka memiliki kemahiran, kemampuan, kesungguhan yang sama, jadi hebat, sama macam kita, bahkan lebih hebat dan lebih mahir dan lebih mantap daripada kita. Jadi pada hari ini saya akan membicarakan tentang beberapa teknik ataupun tips yang perlu dikuasai oleh pemimpin. Kita biasa dengar pasal coach ataupun coaching. Banyak teknik-teknik lain sebagai mentoring, counselling dan juga consulting. Saya akan definisikan dan terangkan cara aplikasi. Bagaimanakah kita nak menggunakan teknik-teknik ini kepada setiap orang ahli pasukan kita, kerana Allah menciptakan setiap orang berbeza. Masalah dia lain, psikologi dia lain, dia punya perkembangan lain, dia punya sistem education dia lain. Jadi apabila kita memukul rata dan treat semua orang dengan cara yang sama, mendidik dan mengajar semua orang ahli di bawah kita dengan cara yang sama, kita sebenarnya melakukan kesilapan yang besar. Saya bawakan satu analogi kereta tadi. Sebab saya minat sangat kereta, saya kasih analogi kereta. Kalau kita nak membeli kereta, kita akan meminta pandangan ataupun pendapat. Itu adalah consulting. Maksudnya kita meminta pandangan ataupun merunding. Consulting ini adalah satu sistem coaching yang mana kita memberitahu direction pada seseorang, tetapi kita tidak follow up. Sebab itu, sebagai contoh, doktor, kita jumpa doktor, kita beritahu masalah kita, doktor akan prescribe ubat, tapi doktor tak follow up. Ada 2 hari lepas kita balik jumpa doktor, doktor call kita, Ahmad, okey tak ubat saya bagi tak? Doktor dia tak follow up sebab dia semua consult. Dia memberi nasihat, memberi direction. Kita sebagai contoh perlukan consultation untuk membeli kereta. Membeli kereta dan meminta nasihat untuk buat apa, itu adalah consulting. Yang kedua ialah coaching. Coaching yang sebenar ialah proses kita membantu meningkatkan potensi seseorang, memberi direction, dan juga kita menyelesaikan masalah dia menggunakan potensi yang sedia ada dalam diri dia. Coaching ini memberikan direction, hala tuju, dan coaching juga meledakkan, meningkatkan potensi seseorang.
Jadi persamaan antara coaching dan consulting ni ialah kedua-duanya memberikan hala tuju. Yang ketiga ialah mentoring. Mentoring dia berbeza sikit. Dia tidak memberikan hala tuju secara jelas. Mentoring ni dia lebih kepada perkongsian pengalaman, bercerita. Dia memberitahu. Kalau konteks kereta tadi, contoh ayah kita ataupun datuk kita mungkin yang ceritakan pengalaman dia belajar bawa kereta, pengalaman dia aksiden, bagaimana dia meningkatkan kemahiran dia bawa kereta. Dia cuma bercerita. Dia tak berikan direction, dia tidak menyelesaikan masalah kita, dan dia tidak membantu kita membuat keputusan. Itu mentoring. Maksud mentoring tidak memberikan hala tuju, dia sekadar support. Dan yang keempat ialah counselling. Counselling ni kalau contoh bawa kereta ni ialah seseorang yang membantu kita menyelesaikan masalah-masalah ketakutan, masalah-masalah risiko yang kita risau berlaku. Okay, kita boleh analogikan senang faham macam guru-guru kaunseling kat sekolah. Kanak-kanak yang bermasalah, pelajar-pelajar yang ada masalah disiplin, guru kaunseling ni dia akan menyelesaikan masalah dengan bertanya soalan. Dia meledakkan potensi, dia membantu kita meningkatkan, memperbaiki sikap dan tingkah laku. Tetapi kaunseling juga sebagaimana mentoring tidak memberikan hala tuju. Jadi saya ringkas empat teknik. Coaching dan consulting dia memberikan hala tuju, direktif. Mentoring dan counselling tidak memberikan hala tuju. Dia cuma membantu. Manakala consulting dan mentoring dia support. Support ni maksudnya dia memberitahu. Contohnya consulting tadi doktor, dia beritahu anda kena buat sekian-sekian, minum air, makan ubat, tidur secukupnya. Tapi dia tak follow up. Yang follow up kita ni ialah coach dan juga counselor. Consulting ataupun consultant dia cuma memberikan nasihat, dia memberikan support, sokongan dan dukungan, dan memberikan direction. Begitu juga dengan mentor. Mentor ni dia memberitahu, dia tell, sebagaimana consultant. Tetapi coaching ataupun coach dan counselor yang melakukan counselling ini, dia meledakkan potensi, meningkatkan kemampuan kita dan membantu kita mencapai tahap yang lebih baik dalam bidang yang kita ceburi. Okey, bagaimana kita nak aplikasikan? Apabila kita berhadapan dengan ahli-ahli pasukan ataupun orang-orang di bawah kita yang kita pimpin, kita boleh klasifikasikan mereka mengikut will versus skill metric. Okey, saya akan terangkan. Dia ada dua elemen yang penting dalam mana-mana pasukan, organisasi ataupun negara. Pertama ialah will, kemahuan, kesungguhan. Ini adalah kualiti dalaman. Yang kedua ialah skill. Skill ini kemahiran, kemampuan, kebolehan. Ini adalah kualiti luaran. Jadi kita boleh pecahkan pada 4 kuadran. Pertama, orang-orang ataupun ahli pasukan kita yang memiliki will yang rendah dan skill yang rendah. Maksudnya, dia tak ada kemahuan, tak ada motivasi, malas, culas, dan dalam masa yang sama, dia tidak ada kemahiran pun. Itu golongan pertama. Saya akan ajar dan cuba kongsi bagaimana kita nak berhadapan dengan 4 golongan berbeza ni untuk meningkatkan potensi, untuk memastikan pasukan kita berprestasi tinggi dan bermotivasi tinggi, memiliki ikatan dan rangkuman rukuah yang hebat. Golongan kedua ialah ahli pasukan kita yang motivasi dia juga rendah. Kemahuan dia, malas, culas dia semua rendah. Will dia rendah, tetapi dia memiliki kemahiran yang tinggi, skill yang tinggi. Golongan ini biasanya merujuk pada orang-orang yang dah lama. Kita sebut dalam pasukan ataupun dalam organisasi dia otai. Dia buat benda yang rutin selama 20 tahun, 30 tahun bahkan. Dan dia tidak ada dia tidak nampak ke mana dia boleh berkembang. Dia buat benda yang sama dan mungkin to make it worse, orang tidak menghargai dia punya usaha. Orang tidak memberikan ganjaran yang sewajarnya. Jadi dia rasa letih, dia rasa tertekan, dia rasa tidak ada masa depan. Walaupun dia memiliki kemahiran dan kemampuan yang hebat dalam suatu perkara kerja yang dibuat, tetapi motivasi dia rendah. Ada cara bagaimana nak berhadapan dengan orang-orang begini. Golongan ketiga ialah orang yang memiliki will yang tinggi, kemahuan, kesungguhan, sangat energetik, sangat bersemangat, tetapi sebaliknya memiliki kemahiran yang rendah. Dia tak tahu nak buat. Mungkin merujuk pada contohnya fresh graduate, adik-adik kita yang baru keluar dari universiti,
sudah tentulah teruja dan sangat bersemangat masuk ke alam pekerjaan, ataupun orang yang baru dalam sebuah organisasi, tetapi dia tak tahu lagi, dia tak pandai lagi. Okey, bagaimana kita nak berhadapan dengan dia? Dan golongan keempat yang terbaik, tuan-tuan, puan-puan, kalau kita ada golongan ni, selesai masalah kita, iaitu orang ataupun ahli yang memiliki will yang tinggi, kemahuan, kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Dalam masa yang sama dia juga mempunyai kemahiran, kemampuan dan mampu melakukan dan melaksanakan kerja dengan terbaik. Jadi dia dua-dua tinggi. Okay, kita pergi yang mudah dulu. Orang-orang yang dua-dua tinggi, will dia tinggi, skill dia tinggi, tak ada masalah, senang kita nak selesaikan. Kita cuma perlu empower, okay? Memberikan dia kebebasan untuk buat, dan kita pandu secara sikit dan cara mudah saja. Ataupun kita delegate. Delegate ni maknanya kita memberikan dia kerja, kita memberikan dia kepercayaan, trust, dan insya-Allah dengan kemahuan yang tinggi dan kemahiran yang tinggi, dia akan mampu buat dengan baik. Okay? Jadi kalau kita tengok 4 peranan tadi, consult, coach, mentor dengan counsel atau counseling, mana yang kita perlu berikan pada orang-orang yang memiliki kemahuan yang tinggi, kesungguhan yang tinggi dan kemahiran yang tinggi? Kita cuma perlu consult. Yang kita beri direction sikit-sikit. Okey, urusan ni, tugasan ni anda perlu capai sekian. Dan kita lepaskan, kita delegate pada dia. Kita percaya pada dia dan kita empower dia untuk buat. InsyaAllah dia boleh buat dengan baik. Itu mudah, tak ada masalah. Okey. Dia masalah ya, ahli ataupun ahli pasukan kita, orang-orang yang kita pimpin ni, yang 3 golongan tadi. Okey, kita pergi satu persatu. Yang paling susah sekali sebenarnya pada saya lah, pada pandangan saya, yang paling susah sekali kita nak bangun ke potensi dia adalah orang-orang yang otai. Maksud dia memiliki kemahiran yang tinggi. Dia dah buat benda yang sama selama 30 tahun, 20 tahun, tetapi motivasi dia rendah. Orang-orang sebegini kita kena motivate dan excite. Okay, pertama sekali kita kena melakukan proses coaching. Maksudnya kita kena membina reputasi. Pertama, sudah tentu kita kena mendapat kepercayaan dia juga, pertama sekali, untuk dia boleh menceritakan dan berkongsi dengan kita. Kita kena mendiagnose dan menggali masalah sebenar. Apa yang menyebabkan dia tidak bermotivasi? Contoh, orang tidak bermotivasi, dia mungkin rasa usaha dia selama ni tidak dihargai, tidak ada appreciation yang diberikan ataupun hadiah yang diberikan kepada dia. Dia rasa dia tidak ada career progression, dia tak tahu nak pergi ke mana, stuck. Ataupun dia rasa dia dah cukup, dia rasa selesa. Jadi dengan mengidentify, mengenal pasti masalah sebenar golongan ini, kita akan mampu memberikan penyelesaian yang terbaik. Kita tak perlu ajar dia, dia dah tahu semua benda. Yang penting kita nak meningkatkan kemahuan ataupun dia punya kesungguhan dalam bekerja. Orang-orang ini kita perlu belai lebih, berikan kasih sayang, berikan tumpuan, berikan reward. Okay? Berikan keyakinan dan kepercayaan kepada mereka bahawa mereka ada masa depan. Dan kita kena walk the talk. Kita kena pastikan kita memberikan peluang untuk mereka berkembang dalam organisasi ataupun dalam mana-mana badan ataupun kerjaya yang mereka ceburi. Mereka biasanya, golongan-golongan ini biasanya merasa tidak bermotivasi dan tertekan disebabkan perkara-perkara tadi. Okay? Kemahiran tidak hargai, dia rasa cukup dengan apa yang ada, dia tak nak kejar lagi kemahiran-kemahiran baru, dia tidak sanggup berubah, dia tidak berani untuk mencapai ataupun untuk menggalas tanggungjawab baru. Jadi benda ni memerlukan coaching. Golongan yang seterusnya ialah golongan yang sebaliknya. Maksudnya dia memiliki kemahuan yang tinggi, kesungguhan yang tinggi, api yang marak membara dalam jiwa dia, tetapi kemahiran dia rendah. Yang ni pun mudah untuk kita berhadapan, sebab kita hanya perlu ajar dia. Okay? Kita perlu menggunakan konsep coaching tadi, ataupun konsep consulting. Maksudnya kita beritahu dia apa nak buat. Kita kena guide, okay? Guide dia, pandu dia. Dia dah ada kemahuan, kita beritahu nak pergi ke mana, kita beritahu apa nak buat, kita beritahu nak jumpa siapa, kita beritahu lepas ni apa. Jadi insyaAllah mereka boleh bergerak sendiri. Okay. Yang susah, golongan ketiga, yang keempat tadi, yang susah ialah golongan yang dua-dua rendah. Maksudnya dia will pun rendah, malas, culas, dan kemahiran pun rendah.
Kalau orang yang kemahiran dia rendah tapi kemahuan dia tinggi, senang. Dalam organisasi ataupun dalam mana-mana persatuan kelab, kita kena memberikan fokus pada will, dalaman. Stephen Covey dia sebut dalam buku dia kata character value. Okay, bukannya personality value. Personality value ni benda luaran. Orang yang pandai cakap, orang yang kemas keterampilan dia, orang yang boleh membina perhubungan, PR dia sangat bagus, belum tentu akan membantu dan merupakan orang yang boleh meningkatkan prestasi pasukan kita. Kerana itu semua personality luaran. Okay? Boleh jadi dalam dia banyak masalah, dia tak ikhlas, dia tidak bersungguh-sungguh, dia cepat putus asa. Semua isu-isu dalaman ini dalam buku 7 Habits disebut sebagai character value. Character value ini lebih penting, will ini lebih penting. Sebab itu dalam kita kalau kita ada pilihan, pilih ahli pasukan. Contohnya dalam syarikat dia ada buat interview. Saya juga terlibat dalam proses interview syarikat saya bekerja. Kita bukan tengok skill sangat, skillnya ada pemberat dia, tetapi fokus untuk melihat kecemerlangan dan masa depan seorang ialah behavior dia, kesungguhan dia, personality dia, dan dia punya dalaman. Okay? Ini yang perlu diberikan tumpuan. Sebab itu dalam mana-mana masalah organisasi ataupun masalah kelab persatuan, masalah mana-mana perkumpulan manusia, komuniti, masalah dia adalah masalah will. Dan kita sebagai pemimpin perlu mempelajari teknik untuk membangunkan kemahuan manusia, kerana ini yang paling susah. Orang yang tidak ada kemahiran kita boleh ajar. Bahkan orang yang ada kemahuan, walaupun dia tak mahir, dia akan proaktifly belajar, pergi kelas, baca buku, dia akan explore. Tapi masalah-masalah ialah orang yang tidak ada kemahuan, tidak ada will. Will yang rendah ni sukar untuk diselesaikan. Tapi inilah tugas pemimpin, inilah tugas kita bersama untuk membangunkan will. Jadi golongan yang kurang will dia rendah, kemahuan dia rendah, dan kurang skill ni kita perlu direct. Mana empat-empat kita perlukan. Kita perlu consult dia, kita perlu coach dia, kasih direction, kita perlu bantu dia, kita perlu ledakkan potensi dia, kita perlu mentor dia, ceritakan, kongsi pengalaman kita, kita perlu counselkan dia, kita perlu tanya dia apa masalah, kita bantu dia selesaikan masalah dia untuk perbaiki diri. Ini golongan yang paling sukar lah. Kita perlu buat empat-empat. Kita perlu beri counselling, coaching, mentoring dan juga consulting. Okay? Jadi balik nanti, siapa yang ada subordinate ataupun ahli pasukan, cuba senaraikan. Cuba senaraikan berapa orang di dalam pasukan anda dan cuba klasifikasikan mereka dalam 4 kuadran ini berdasarkan will. Will yang rendah, will yang tinggi, skill yang rendah, skill yang tinggi. Jadi anda kena berhadapan dan membina, membangunkan potensi mereka mengikut grup mereka. Seperti yang saya terangkan tadi, banyak orang yang skill dia rendah, lain cara kita berhadapan dengan orang yang skill dia tinggi. Orang yang will dia rendah, lain cara kita nak membangunkan potensi dia dengan orang yang will dia tinggi. Dan yang seterusnya saya nak kongsikan juga tentang Brimley 7 C's of Coaching. Apabila kita melakukan coaching, kita sebenarnya seperti saya katakan tadi, menyelesaikan masalah dengan bertanya soalan. Bukan kita yang memberitahu dia apa nak buat, tapi kita bertanya dia, dan dia akan jawab soalan-soalan kita yang leads, yang akan membawa kepada penyelesaian masalah. Dia menyelesaikan masalah dia sendiri dengan soalan-soalan yang kita lontarkan. Ini adalah satu seni yang kita perlu pelajari. Dalam coaching ni dia banyak konsep dia. Cuma satu yang saya cuba bawakan ialah 7C. 7C ni dia cerita pasal clarity, climate, kemudian capability, congruent, confident. Yang keenam ialah commitment, dan juga ketujuh ialah communication. Kita buat satu contoh, orang yang berhadapan dengan masalah keruntuhan ataupun keretakan rumah tangga. Dia datang kat kita, dia ada masalah. Adik kita, ahli keluarga kita ataupun ahli pasukan kita ada masalah rumah tangga. Jadi kita nak cuba coach dia. Okey. Pertama, dia mesti ada elemen clarity. Clarity inilah kita kena jelas apa sebenarnya masalah. Kenapa tak serasi? Okey. Dan kita kena dengar juga di kedua belah pihak untuk mengelakkan miskomunikasi.
Yang pertama. Yang kedua, kita kena pastikan climate. Climate ni suasana ataupun dia punya cuaca. Okey. Sesuai, memang sesuai ke tak sesuai keadaan rumah tangga tersebut. Dan kalau kita ada action item yang kita nak bantu dia, yang dia boleh buat, bila nak buat, dia ada support system tak untuk pastikan hubungan itu kembali rapat dan harmoni. Yang ketiga ialah capability. Ramai orang yang berhadapan dengan situasi masalah rumah tangga ni sebab dia tidak mampu nak mengurus, ataupun tak mampu nak jaga kewangan, tak mampu nak mendidik anak-anak, tak mampu nak gembirakan pasangan. Jadi capability ini juga memainkan peranan. Apabila kita coach seseorang, kita kena lihat dari segi aspek kemampuan dia. Kalau tak pandai urus wang, pergilah kelas pengurusan wang. Kalau tak pandai komunikasi, kita ajar dia komunikasi. Ini semua berkaitan dengan kemahiran. Yang keempat ialah kongruent. Kongruent ni ialah keserasian. Maksudnya masalah yang dia hadapi dengan matlamat hidup dia, dengan personality diri dia, dengan support system orang-orang di sekitar dia, kena match, kena serasi dan kena selari. Kemudian dia juga kena ada keyakinan, confident. Dia juga kena ada komitmen. Kadang-kadang orang dia yakin nak buat, tapi apabila kita minta dia buat 1, 2, 3, dia tidak boleh nak berikan komitmen. Dia terlalu sibuk dengan kerja sebagai contoh, tak boleh memberikan fokus dan masa yang lebih untuk keluarga. Jadi bagaimana dia nak memastikan keharmonian dan juga kerukunan rumah tangga dia? Ada orang yang dia boleh komit, dia rasa dia boleh buat, dia mesti boleh buat, tapi dia tidak ada, dia rasa dia boleh buat tapi dia kurang yakin. Jadi coach ni akan bantu meningkatkan keyakinan dia. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah communication, iaitu kita membantu dia menyelesaikan masalah-masalah komunikasi. Apa yang telah dibincangkan, action item yang perlu buat, perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Jadi itu secara ringkas 7 model coaching, 7 C yang kita boleh aplikasikan. Buat akhirnya saya mengharapkan kita sama-sama dapat mendalami perkara ini. Kerja seorang pemimpin ni bukan nak ajar orang bagaimana, apa nak buat, tapi tugas paling besar pemimpin ialah mengajarkan orang bagaimana, bukan bagaimana, why. Okay, why, bukan bagaimana nak buat, bagaimana, apa sebenarnya nilai, value kita, apa yang kita nak capai, the big why. Benda ni, the big why, dan bagaimana kita nak merealisasikan misi visi yang besar ini merupakan satu elemen yang penting yang pemimpin perlu ajarkan kepada ahli-ahli di bawah kita. Saya Alhamdulillah bekerja dan terlibat dalam company yang besar, Fortune 500 company. Dan saya sebagai aktivis NGO juga sering keluar negara dan berjumpa dengan rakan-rakan pelajar luar negara, dalam negara. Saya kasih kursus latihan, motivasi, saya facilitate retreat. Dan saya mencapai kepada satu kesimpulan bahawa banyak masalah-masalah yang berlaku, majoriti masalah yang berlaku dalam organisasi, mana-mana organisasi, mana-mana negara, mana-mana kelab persatuan ini sebenarnya disebabkan oleh manusia. Bukan sebab sistem, bukan sebab prosedur. Sistem dan prosedur itu sendiri manusia yang cipta. Jadi pemimpin yang hebat, dia memberikan fokus kepada manusia, kepada people. Bagaimana nak meningkatkan kemauan, mengelakkan kemalangan, bagaimana meningkatkan prestasi. Semuanya terletak pada manusia. Manusia memerlukan pembangunan diri, pembangunan potensi, dan pemimpin perlu bijak melakukan perkara ini. InsyaAllah, mampu buat benda ini, kita akan menjadi